أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita dengan memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan, termasuk kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk sama-sama kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman yang sedia ada pada kita, dengan harapan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita ingin menghabiskan masa kita dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan, kebajikan yang boleh menambah pahala dan aset kita di akhirat kelak. Seperti mana yang kita tahu, insya-Allah pada pagi ini kuliah tafsir pagi Jumaat 9.30 pagi. Kita akan mula dengan surah Al-Masad. Al-Masad. Cuma sebelum tu kita, sebagaimana kita tahulah, anak-anak kita yang masih belajar, terutamanya di sekolah menengah, dalam 3-4 hari lagi, sehari 2 ni, dia akan menempuhi perperasaan penting lah. Sama ada SPM, STPM, STAM dan lain-lain lah. Jadi kita pakak-pakak berdoa lah supaya anak kita ke zuriat kita ke kaum kerabat kita ke seluruh calon-calon peperiksaan utama tahun ni, ya, dengan sebab situasi yang agak luar biasa, situasi COVID ni, jadi kita harap mereka dapat menempuhi peperiksaan dengan baiklah. Ya, kebetulan Ambo pun ada seorang anak puan ambil SPM tahun ni. Jadi kita sebagai mak ayah ni sentiasa bagi dorongan dan motivasi lah. Yang pentingnya kita kena sentiasa tanam dalam pemikiran anak-anak kita, ya, belajar memang penting, luluh kuasa pun penting, tapi apa pun keputusan, maknanya kita terima dengan Alhamdulillah. Kita kena tetap sayang kepada anak-anak kita tanpa menengok kepada keputusan peperiksaan mereka. Sebab kita yakin sepenuh bahawasanya keputusan perasaan ni bukanlah satu-satunya laluan ataupun menggambarkan anak kita ni berjaya ataupun tidak sampai ke akhirat, tidak. Banyak lagi kriteria lain. Itulah. Yang keduanya, sebagaimana kita tahu, surah yang kita nak sama-sama baca dan tadabbur pagi ini adalah surah
yang berkaitan dengan watak, yang mana watak ni agak unik juga, sehingga cerita khusus dalam satu surah. Tapi surah ni nama surah Al-Masad. Watak utama adalah sebagaimana kita tahu, iaitu Abu Lahab. Dan uniknya juga, watak Abu Lahab ni diberi sokongan sepenuh oleh isteri dia, wa mra'atuhu. Dan kalau kita baca kisah dia satu keluarga, penentangan dia terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ni, satu package, satu keluarga, ayah, isteri, anak menentang. Jadi padahlah kalau kita tengok surah ni antara surah yang mula-mula dengan start tu nyupuh selalu. Allah Ta'ala nyupuh selalu. Tabbat yada abi lahabin watab. Kalau kita perhati Abu Lahab ni di sudut sejarah dia merupakan pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza nama dia, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai kepada Adnan. Dan dia masyhur dengan panggilan Abu Lahab ni kerana ayah dia sendiri, setengah riwayat kata ayah dia sendiri, Abdul Muttalib ni, tengok Abu Lahab ni antara ramai-ramai anak dia ni nampak lain di sudut ketampanan dia. Kita panggil putih, comel, menarik, muka dia tu berseri-seri. Jadi sebab itulah dipanggil Abu Lahab. Dan takdirnya isteri dia pun comel juga, sehingga dipanggil Ummu Jamil. Nama isteri dia Arwah binti Harb bin Umayyah. Anak dia ni antaranya nama Utbah, ada nama Mu'tib, ada nama Utaibah. Dua orang anak dia, Utbah dan Mu'tib, riwayat kata dia masuk Islam pada tahun pembukaan kota Mekah. Jadi antara yang suhu Abu Lahab ni kerana dia comel lah, sehingga dipanggil Abu Lahab. Jadi sebab itulah orang yang kita ni, kalau kita terlalu cakna kepada mazhar, pada zahir, nak suruh nampak comel sokmo, jadi cara memikir tu dari satu sudut macam Abu Lahab lah. Kalau kita memikir bab comel saja. Tapi kalau kita nak comel, tapi perangai comel juga, boleh kita tengok sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun comel juga di sudut mazhar dia, di sudut penampilan dia, muka dia comel. Tapi kita panggil juruh, ikut taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Abu Lahab ni comel, tampan, tapi daripada awal sampai ke mati dia ni jahat. Dalam sejarah ada menyebut dia ni terkenal dengan orang yang maknanya hati kering, orang yang jenis panah barat, jenis mudah marah, dan orang yang terlalu memuja, sembah berhala-berhala. Dan dia ni sebenar, kalau kita tengok kelainan dia dengan adik-beradik dia ni, sebab dia daripada kalangan kita panggil keluarga bangsawan, ada kedudukan dalam masyarakat. Jadi kalau adik-adik dia hak lain tu lebih banyak fikir tentang kedudukan jawatan dalam masyarakat. Tapi Abu Lahab ni dia lebih cenderung kepada perniagaan, lebih cenderung kepada nak jadi billionaire, jutawan. Sebab itulah kalau kita perhati, walaupun dalam peperangan Badar dia tidak hadir,
Tapi dia hantar wakil dia dan dia bagi peruntukan yang agak banyak untuk membiayai pasukan kafir Quraisy yang menentang Nabi SAW dan para sahabat masa peperangan Badar. Dan kalau kita perhati, di sini juga kita boleh ambil iktibar macam mana kadang-kadang gambaran sesebuah kerajaan ni termasuk kerajaan Mekah pada masa tu ada pengaruh daripada ahli-ahli kuprak ni dalam menentukan satu-satu keputusan. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab dia lebih masyhur dengan jutawan, terkenal, orang yang kaya, hidup gaya mewah. Tetapi dia punya pandangan dia tu mempengaruhi keputusan kerajaan masa tu. Artinya mana-mana kerajaan yang dikuasai oleh ahli-ahli kuprak, orang kaya ni sebenarnya dia tidak memberi gambaran yang baik untuk sesebuah negara, terutamanya untuk masa depan rakyat sesebuah negara. Apabila setiap keputusan tu banyak dipengaruhi oleh orang kaya. Sebab orang kaya ni biasanya dia fikir tentang dia je. Dia akan fikir tentang geng dia, tentang kroni dia. Dia tidak akan fikir tentang rakyat. Dia hanya fikir rakyat masa-masa tertentu, lebih kepada untuk bentuk penipuan. Ini sejarah yang berlaku pada Abu Lahab. Kalau kita perhati antara faktor utama Abu Lahab ni, dia menentang Nabi SAW, sebenarnya tidak ada faktor lain kecuali kerana cemburu, kerana hasad dengki sebenarnya. Sebab dia tengok, ialah pada zahirnya Nabi kita SAW dilahirkan, ayah tak ada, keluarga miskin, dan kan dia maknanya hidup dalam keadaan kaya, mewah semua sekali. Itu antara faktor. Begitu juga isteri dia, Ummu Jamil ni, termasuk daripada keluarga bangsawan juga. Dan dia sehingga digelar Ummu Jamil, maknanya gambaran kecantikan yang ada pada dia. Dan apabila dia jadi isteri kepada orang kaya, sepatutnya kalau dia tak kerja apa pun tak apa dah. Tapi kerana kedengkian dia, kerana kebencian dia, sehingga dia sanggup, orang panggil turun padan juga, sehingga diberi gelaran Hammalatal Hatab. Hammalatal Hatab ni, maknanya antara makna dia ialah turun padan masuk kapung cari kayu-kayu kering, cari sama ada kayu ataupun buah yang ada duri, buat benda-benda yang menghimpunkan benda-benda yang tidak ada tujuan lain melainkan untuk menyakiti Nabi SAW. Kalaulah kita fikir orang kaya ni kadang-kadang dia upah orang je, dah cukup dah. Aku bagi duit kamu 100 ke 1000 ke 10,000, mu buat benda ni. Tujuannya untuk menyakiti seseorang. Padan dah. Tapi kerana perangai huduh sangat yang ada pada Abu Lahab dan isteri dia arwah Ummu Jamil ni, menyebabkan dia ni diberi gelaran Hammalatal Hatab. Dan memanglah dua-dua ni satu keluarga, suami isteri ni, dia ikhtiar macam mana cara untuk menyekat dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia mengekori perjalanan Nabi SAW. Nabi gimana kebiasaannya dia akan ikut. Pergi Kedah, dia ikut Kedah. Tempat mana-mana perhimpunan. Hatta, sebahagian riwayat kata, hatta di musim haji pun, dia pastikan supaya musim haji zaman jahiliah dululah. Orang pergi Mekah ni, dia nak pastikan supaya Nabi Muhammad ni tak boleh jumpa dengan orang lain, dengan orang luar. Nak bentang dakwah yang dibawa pun akan diganggu oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Sebab padanlah kalau maknanya ada surah khusus dan Allah Ta'ala mula ayat dengan kita panggil dengan nyopoh lah. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Tapi kita tengok
secara umumnya, macam mana kesudahan, sama ada Abu Lahab, sama ada isteri dia, dan sama ada salah seorang anak dia. Yang kalau ikut sejarahnya, dua orang anak dia ni kahwin dengan anak Nabi SAW. Ia peringkat awal dulu. Tetapi apabila turun ayat ni, katanya Abu Lahab minta anak-anak dia ni cerah. Tapi banyak riwayat sebut maknanya dia kahwin tapi dia tak duduk sekali, tak ada duduk sekali lagi. Jadi salah seorang tu, setengah riwayat kata nama Utbah, apabila dia pergi cerah, bukan dia hina pula Nabi, sehingga ada riwayat sebut Nabi berdoa supaya dia ni dibala oleh Allah Ta'ala. Dan mengikut riwayatnya, salah seorang anak dia yang menentang ni mati kerana dibaham oleh binatang. Hatta isteri dia, Ummu Jamil sendiri pun, banyak riwayat yang sebut macam mana kematian dia satu bentuk yang mengaibkan lah. Maknanya dalam keadaan dia berusaha untuk pergi kepada pasir, nak cari bahan-bahan untuk menyakiti Nabi ni, sampai satu tahap dia rasa letih. Dalam keadaan atas belakang dia tu masih ada lagi kayu ke apa semua sekali, dengan ikat di tali tekuk dia ni, macam kita tengok orang pada pasir lah, kehidupan orang duduk di pada pasir tu. Jadi dia berehat kerana letih, tiba-tiba barang dia bawa tu jatuh ke belakang, menyebabkan dia terjerut, mati dalam keadaan tengkok dia terjerut. Begitu juga riwayat kata kesudahan Abu Lahab ni, dia mati lebih kurang seminggu, lebih kurang selepas pada peperangan Badar. Antara faktornya, ada yang kata kerana dia terlalu duka cita, terlalu sedih dengan kekalahan pasukan kafir Quraisy ni, menyebabkan ada penyakit kemurungan kita panggil. Dan ada riwayat kata dia ni ditimpa oleh satu penyakit, penyakit yang kronik, macam taun lah, adasah dia panggil, penyakit yang berkait penyakit kulit, menyebabkan habis tubuh-tubuh dia ni naik butir-butir gatal yang berair dan bau busuk, sehingga riwayat kata apabila dia mati ni, dan penyakit tu penyakit yang berjangkit, yang menyebabkan tak ada di kalangan keluarga ni berani nak pergi dekat dengan dia. Sampai pekat berhari-hari, ada kata 3 hari, maknanya mati dalam keadaan macam tu je. Tapi akhir sekali dengan sebab nak jaga air muka keluarga ni, ikhtiar juga, gali kubur khusus, kemudian pakai tarik macam tu je, nak tutup kubur pun pakai lepar dengan batu macam tu je. Jadi kalau benar kisah tu, maknanya satu penghinaan lah. Tapi kita boleh ambil pengajaran, tak semesti orang yang kena sakit kronik ni maknanya orang yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Tidak. Dia tengok pada perjalanan lah. Sebab kita tengok orang soleh, orang baik, hatta Nabi-Nabi sendiri pun ada yang kena penyakit kronik. Tetapi yang pentingnya, kehidupan dia tu macam mana, keimanan dia kepada Allah, amal soleh yang dia buat. Itulah. Tapi inilah yang berlaku kepada Abu Lahab dan isteri dia serta anak dia. Menyebabkan padanlah kalau ada satu surah khusus yang menggambarkan mukjizat Al-Quran, termasuk ayat ni. Maknanya ayat ni turun peringkat awal dakwah lagi. Maknanya Allah Ta'ala lebih tahu. Dia yang cipta kita manusia, termasuk dia juga yang cipta Abu Lahab dan isteri. Yang mana dia tahu Abu Lahab dan isteri ni, maknanya orang panggil perangai huduh, tak dalam perut lagi. Soalnya macam tu orang Kelantan panggil. Jadi dia sebut tidak beriman. Kalaulah Abu Lahab ni kita kata dia bermikir, dia nak tukar kefahaman tentang Quran tu, apa salahnya kalau dia kata dia beriman kepada Allah dan Rasul contohnya. Tapi benda tu tidak berlaku. Maknanya start daripada awal sampai ke dia mati, dia mati dalam keadaan dia kufur, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk
dalam tafsir dia, macam mana ayat yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabba ni sebagaimana kita tahu, dia memberi makna, kalau Kelantan panggil mati bunuh lah, binasalah, tabba ni, rugilah Abu Lahab ni. Segala perancangan, segala tindakan dia, segala tindak tanduk dia, semua sekali sikit abut tidak menguntungkan Abu Lahab. Ini makna tabba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah, rugilah dua tangan yada, dua tangan Abu Lahab. Sebab apa? Sebab kalau kita perhati, tanganlah main peranan besar dalam menggerakkan sesuatu perancangan tu. Kalau kaki ni, dia dalam bahasa Arab panggil ada al-harakah. Kita nak pergi mana-mana, jalan tu guna kaki. Dia boleh, dia tinggal ada kesan lah perjalanan tu contoh. Tapi kalau tangan ni ada at-tahrik, untuk menggerakkan satu-satu benda tu. Satu-satu perancangan, satu-satu tindakan keputusan tu duduk tangan. Tangan lah yang ju tanda tangan. Tangan lah ju tumbuk orang. Tangan lah ju bunuh orang contohnya. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala fokus pada tangan. Dua tangan ni, hak manusia buat kerja atas dunia ni, termasuk Abu Lahab, kerana kerja dia tak molek, maka binasalah dia. Celakalah dia. Mati bunuhlah dia. Tidak utuh sikit abu. Apa kerja buat yang dilakukan oleh dua tangan Abu Lahab, watab, dan binasalah. Maknanya bukan setakat tangan, seluruh tubuh dia, anggota dia dan seluruh kehidupan dia ni dalam keadaan rugi. Segala usaha dia, ikhtiar dia, semua sekali tidak mendatangkan manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam buku ni, dia sebut muka surat 4 tu, mana ayat ni mula-mula start tu dengan nyupuh lalu, dengan maki hamu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa dia supuh? Dia supuh sebab antara faktornya, Abu Lahab ni antara orang yang mula-mula supuh pada Nabi. Kata celaka kepada Nabi. Itu antara faktor. Yang keduanya, kadang-kadang orang nyupuh ni biasanya orang yang ditindas. Orang yang ditindas, orang yang dizalimi. Dia nak lawan kadang-kadang tak boleh. Jadi dia nyupuh, bahasa Menatang, kalau dia sebut dia nyupuh. Kenapa? Macam kita tengok manusia yang ditindas lah, semenjak dulu sampai sekarang ni pun, kadang-kadang orang yang menzalimi ni orang yang ada kekuatan. Sama ada fizikal, sama ada pengaruh, sama ada harta kekayaan. Orang yang dizalimi ni oleh orang kampung. Orang tak ada kuasa, orang tak ada pengaruh, orang tak kenal, orang tak ada duit. Tapi manusia ni, sebut je manusia, tak kira siapa, dia ada dalam diri dia, dalam jiwa dia ni harga diri. Walaupun dia diperhambakan, walaupun dia dizalimi, tetapi dalam hati kecil dia ni ada perasaan tak puas hati. Jadi macam mana dia nak lepas rasa tak puas hati ni? Kalau ada kekuatan, dia lawan balik. Kalau tak ada ke, salah satu caranya dia nyupuh lah. Dia nyupuh sebab nak luah perasaan tu. Sebab itulah setengah orang kata, kalau orang sakit jiwa ni, doktor kadang-kadang beri peluang kepada orang sakit jiwa tu supaya dia meraung. Meraung dengan sorak paling tinggi sebab nak suruh lepas. Jadi itu salah satu cara. Dalam ayat ni antara faktor Abu Lahab kena supuh ni kerana takdirnya dialah orang yang mula-mula supuh Nabi SAW ketika Nabi nak menceritakan dakwah. Sebagaimana dalam muka surat ni. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, benda yang dia bawa ni benda yang jelas. Benda orang yang boleh mikir. Benda yang cukup dengan fakta, dengan data. Bil bayyinati waz zubur.
Benda-benda yang dibawa oleh Nabi ni, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, benda keterangan yang nyata, yang jelas. Dan benda ni ada dalam kitab-kitab terdahulu pun ada sebut. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi antara tujuan Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni untuk menjelaskan, memberi penerangan kepada manusia apa tujuan kehidupan ini. Sebab itulah Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, dia cerita macam mana pun. Dia kena cerita kepada rakyat, kepada manusia ni. Jadi antara kisahnya di peringkat awal-awal dulu, Nabi SAW ni apabila dia diminta wa anzir ashiratakal aqrabin, kena beri inzar, kena beri peringatan, kena maklum peringkat permulaan antaranya kepada kaum kerabat kamu yang terdekat, kena panggil dia cerita. Menyebabkan Nabi ni panggil keluar nama tempat Batha, mana kawasan ni kawasan yang dekat sekitar Masjid Haram lah, antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah tu. Jadi kalau orang yang dah biasa pergi umrah, pergi haji, maknanya dia tahulah lokasi tu, dan dia boleh sentiasa mengingatkan kita. Mana-mana tempat kita pergi kawasan Masjid Haram contohnya, kita ingat tempat ni lah tempat Nabi kita duk berdakwah, Nabi dan para sahabat duk semayang, duk berzikir, duk buat ibadat. Kawasan ni lah peringkat permulaan dulu, kafir Quraisy duk bergelewak, kawasan Masjid Haram tu penuh dengan berhala-berhala, termasuk Abu Lahab sendiri dan isteri dia, yang kebetulan mereka berdua ni sebenarnya berjiran. Mereka ni hidup berjiran antara Nabi SAW dengan Abu Lahab. Jadi apabila Nabi SAW panggil para sahabat, panggil masyarakat Mekah pada masa tu naik atas bukit, Nabi sebut antaranya ya sabahah, ya sabahah. Ini istilah biasa di kalangan Arab masa tu, maknanya ini macam iklan lah, ada iklan penting nak dibagi tahu. Jadi semua pakat berhimpun lalu. Dulu kita kalau orang kampung dulu, dia ketuk ke palu palu bana ke ikutlah. Maknanya gambaran kalau orang dengar suara ni, ni ada benda penting. Jadi semua pakat berhimpun. Begitu juga kafir Quraisy masa tu. Nabi SAW bila pakat berhimpun belaka, dia duduk tempat tinggi sikit, dia katalah, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum musaddiqiyah. Apa pandangan kamu kalau aku nak cerita bahawasanya ada musuh nak serang kita, waktu pagi ke, waktu petang ke, mu boleh terima ke tak? Jadi sebelum dia cerita, maknanya dia nak tarik perhatian. Itu salah satu bentuk gaya uslub dakwah lah. Salah satu caranya macam mana kita nak menarik perhatian orang, itulah. Jadi di kalangan yang ada sekali tersebut qalu na'am, mana hampir semua sepakat kata betul, aku boleh terima. Jadi Nabi SAW ni sebelum dia diangkat jadi Nabi pun, di kalangan masyarakat Arab pada masa tu masyhudah dengan gelaran Al-Amin. Ini penting, nisbah pada pendakwah pun penting. Apabila kita nak bawa benda molek, apabila kita nak cerita tentang Islam, kita sendiri ni satunya kena ada bekalan. Termasuk bekalannya, orang nampak kita ada benda kita nak bayar. Benda ni di sudut akalnya orang boleh terima, apatah lagi ya kalau kita nak bawa Islam. Dan yang lebih penting lagi, kita juga perlu ada sifat-sifat yang orang boleh terima. Oh, padanlah dia cerita macam ni, sebab dia sendiri pun macam tu juga. Sebab itulah kalau orang dia tanya, Amo duk baca komen-komen minggu lepas tu nak suruh cerita lagi tentang Tuk Guru ni, ialah hamba cerita pun bukan nak ayat kana abi, ni ayah aku ni. Ni kerajaan aku gini-gini, tidak. Hak moleknya ya kita cerita ni maknanya apa pengajaran benda baik yang kita boleh ikut. Walakin
Ha anaza, hak sepatutnya. Bukan setakat ayah kita, bukan setakat pemimpin kita, bukan setakat generasi terdahulu. Kita sendiri apa? Apa peranan kita? Apa sumbangan kita? Jadi di sini penting. Antaranya, kalau kata kita nak teruskan legasi yang baik, masing-masing ada peranan. Tapi yang pentingnya, sifat-sifat, akhlak, perangai, ini juga penting. Sebagaimana Nabi SAW. Apabila dia nak start tu, dia dah ada dah modal hak comel. Iaitu dia ni masyhur dengan budak juru. Pemuda yang tak ada lagi digelar Al-Amin. Jadi kalau kita kata apa kekuatan yang ada pada almarhum Datuk Guru contohnya, antaranya ialah dia kata apa yang dia kata. Hak ni hak mahalnya. Dia kata apa yang dia kata. Contoh, kalau dia beri galakkan, dia suruh masyarakat ni supaya dekat dengan Quran, baca Quran, dia hampir setiap hari baca semua Quran. Setiap kali selepas maya ke, terutamanya hatta masa dia bawa kereta, hatta masa dia jalan nak masuk kebun pun, mulut dia ni sama ada zikir, sama ada baca Quran. Mana yang dia tunjuk? Kalau dia beri galakkan supaya orang ni menderma, orang ni menderma, dia derma semua. Setiap kali orang mari, hampir semua sekali tidak balik dengan tangan kosong. Dia suka derma. Bahkan dia salah satu cara didikkan pada anak dia, Amu masih ingat, ada 3-4 kali apabila nak derma ke tabung masjid contohnya, dia beri gambar duit. Setelah kita ada dekat dia beri gambar. Ada masa beri RM1, ada masa beri RM5, ada masa beri RM10, supaya kita yang masuk dalam tabung. Jadi kita faham akhirnya, mana ini salah satu bentuk didikan. Latih supaya kita ni tidak kedeku, tidak bakhil dengan duit. Maknanya pentingnya derma. Dan dia ni sentiasa menderma. Itu contohnya. Kalau kita kata dia bagi tahu suruh kita kena banyak hubungan dengan Allah Ta'ala. Kena banyak semaya malam. Jadi dia ni boleh kata setiap malam. Dan dia acak kali sebut, pernah dia sebut, dia hanya tinggal 3-4 kali je. Tidak tak bangun semaya malam. Jadi benar kekuatan dia adalah dia kata apa yang dia kata. Dan dia sebut apabila perjuangan ni nak bawa Islam ni, kita kena berdepan dengan cabaran, kena susah. Dia tunjuk dalam kehidupan dia. Dia hidup biasa, penuh tawaduk, sederhana, tidak gaya mewah. Dan masa dia tu tak nampak, kita panggil masa yang terbuai. Kalau kita murajaah diri kita sekalian ni, hamba ke, adik kakak ke, ataupun orang yang mana terlibat secara langsung dalam perjuangan dakwah lah kita kata. Macam mana kita habiskan masa kita? Kadang-kadang kita ni muhasabah untuk diri kita. Masa depan masyarakat umum ni kita ceritalah tentang dakwah, tentang perjuangan, tentang tadhiyah. Tapi masa kita duduk sorang, masa kita duduk dengan kawan-kawan kita contohnya dan kelompok kita, kita kecek bak gapo? Kalau kita kecek bak orang tino, kalau kita kecek bak makanan, kalau kita kecek bak kereta besar, nak beli rumah besar. Tapi masa kita kecek depan masyarakat umum, kita kecek lain. Kita kecek perjuangan, kita kecek. Jadi ini sebenarnya. Dan ini hampir tak ada pada Tok Guru. Hak dia kecek depan ramai, hak dia duduk sorang dalam keluarga dan kelompok pun macam itulah dia. Jadi ini kekuatan. Dan inilah yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW yang sepatutnya kita ikuti. Kita jadikan dia sebagai kuduah. Jadi apabila dia nak kecek ni, ada menedah pada diri dia iaitu sifat Al-Amin. Jadi sebab itulah dia pun terus sebut fa inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku ni Allah Taala lantik aku untuk beri peringatan kepada kamu semua. Bahwasanya kita duduk atas dunia ni, jadi Tok Arak ni apabila dia dengar Nabi sebut gini, dia faham dah. Sebab Tok Arak ni dia kebanyakannya dia pakar bahasa. Sebab itulah masyhur dengan syair-syair, bahasa-bahasa indah yang boleh guna. Jadi apabila Nabi sebut macam ni, dia boleh faham. Maknanya ada benda baru hak Nabi nak bawa, antaranya dia ni dilantik jadi Nabi, dan Nabi nak cerita ni kehidupan atas dunia ni
tidak berakhir atas dunia. Tetapi dia akan ada hari pembalasan baina yadai azabin syadid. Sebab itulah sesal je Nabi sebut ni, Abu Lahab selalu bangun. Ali hadza jama'tana, kerana faktor ni ke kamu panggil supaya kami berhimpun ni? Ingat kau nak cerita hal ekonomi, kau nak cerita hal peluang pekerjaan. Ingat kau nak bagi subsidi, kau nak bagi duit banyak kau. Kena sebut benda lain. Ali hadza jama'tana tabballak. Dia kata ke Nabi, celakamu. Maknanya Abu Lahab lah antara orang yang awal-awal yang menyumpah kepada Nabi. Jadi padalah kalau Allah Ta'ala sumpah balik kepada Abu Lahab. Fa anzalallah tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebab pada itu turunlah ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu dia punya kisahnya. Baik. Kemudian dalam buku tu muka surat 8-9 tu gambaran kisah dia cerita cuma dalam ni juga kita boleh ambil pengajaran daripada buku ni. Kalau kita orang Islam, ialah kadang-kadang kita nak nyopoh seorang nak lepas gerai tu boleh lah. Tapi dia tak boleh jadi budaya lah. Sebab nyopoh ni budaya orang tak molek. Siapa dia nyopoh? Orang macam Abu Lahab lah. Macam Abu Lahab. Macam isteri dia. Jadi kalau kita nak berdakwah, kita guna bahasa-bahasa kesat. Kita suka nyopoh orang. Jadi takut-takut kita ni kena sumpah pula pada Allah Ta'ala. Sebab itulah bila orang terlibat dengan dakwah ni, dia lebih kena jaga. Kena jaga dia sendiri, akhlak dia, perangai dia, tutur kata dia, biar sama. Bukan senang nak jadi pendakwah ni. Tidaklah bila kita pergi ngaji, siapa ke India, apa ke Mesir, apa ke Jordan, Saudi kat, balik panggil ustaz kat, kita pun rasa gagah. Tak apalah, comel lah satu kemuliaan tu. Tapi kemuliaan kena balas dengan benda yang mulia juga. Tunjuk contoh yang terbaik. Takut kita duduk nyopoh kat orang, kita duduk kafir kat orang, kita duduk buat kenyataan-kenyataan yang tak menggambarkan syakhsiah kita, kepribadian kita sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Takut di akhirat kelak Allah Ta'ala yang sumpah kita. Sebagaimana berlaku kepada Abu Lahab. Jadi macam mana kita nak lawan sumpah ni? Lawan sumpah antaranya doa lah. Sebagaimana muka surat 13. Muka surat 13. Kalau kita dizalimi, kalau contohnya orang kafir lawan kita, jadi antaranya doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafikin. Ini salah satu cara. Dan kunut nazilah ni sebenarnya kalau muka surat 14 tu, kalau kita biasa kita baca lepas subuh, masa semai subuh lah, semai subuh. Tapi sebenarnya kita boleh baca masa-masa mana pun sebenarnya, tidak semesti masa semaya subuh sahaja. Dan Tok Guru sebut muka surat 15 ni, salah satu cara untuk kita lawan kezaliman, kejahatan manusia ni, jari-jari sekali boleh nyopoh, tetapi kita boleh juga zaman moden ni, terutamanya kalau negara tu demokrasi, mana melalui peti undi. Salah satu cara kita nak takbirkan, kita tak setuju dengan kezaliman, dengan kerajaan yang zalim, kerajaan yang fikir tentang kemewahan hidup untuk kelompok tertentu sahaja. Yang kita rasa sepatutnya dia fikir tentang rakyat. Jadi kita nak takbir tak puas hati kita, antaranya di peti undi lah, masa pilihan raya. Itu masuk tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik.
Dalam ayat ni Allah tidak guna nama, Allah tidak guna nama tabbat yada Abil Uzza ke Abdul Uzza, sebab nama Abu Lahab ni adalah Abdul Uzza. Sebab sebagai ulama kata kalau guna nama maknanya kalau dia dah mati seolah ayat tu habis, dia punya perangai dia, tempo dia tu dah habis. Tetapi kalau fokus kepada perangai, dan ini sebenarnya maknanya sifat Abu Lahab ni gambaran sifat Abu Lahab, sama ada perwatakan zahir dia ataupun perangai dia yang dia tunjukkan sehingga akhirnya kalau atas dunia ni dia dipanggil Abu Lahab, di akhirat kelak juga dia dapat pun lahap juga. Maknanya Abu Lahab ni pada dia, sebab dia ni lahap menggambarkan muka dia ni putih, cerah, merah berseri, menyebabkan masyhur Abdul Uzza tu orang tak panggil, tapi orang panggil Abu Lahab. Tapi kerana perangai dia huduh, menyebabkan di akhirat kelak dia juga diazab dengan api yang lahap, api yang sifat dia sifat yang kuat, yang menyakitkan dalam bentuk saksaan tersebut. Ertinya yang lebih penting bukan individu tu, yang lebih penting bagi kita ialah sifat perangai, termasuk yang ada pada Abu Lahab dan isteri dia serta generasi terdahulu yang boleh jadi pengajaran kepada kita. Sebab itulah bila kita semaya dalam Fatihah kita sebut sama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub waladdallin semua berkait dengan sifat perangai manusia macam ni, perangai manusia macam ni, untuk kita ambil pengajaran. Jadi begitu juga yang berlaku kepada Abu Lahab. Perbincangan ni berkaitan dengan perangai yang ada pada Abu Lahab. Dia tidak guna nama dia, tetapi dari satu sudut yang kedua adalah ialah Allah Ta'ala pun dia lebih tahu. Tidak layak nak masuk nama Abu Lahab tu, Abdul Uzza tu dalam Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala guna tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Jadi masa di dunia muka dia putih, orang Kelantan panggil cerah macar, di akhirat kelak cerah juga, tapi cerah dengan azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya betul lah Allah Ta'ala sebut, termasuk dalam surah Hud contohnya, surah Hud ayat 101, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Tatbib maknanya tabba tadi. Allah Ta'ala sama sekali tidak menzalimi kita manusia ni. Waktu kita kena yakin sepenuh. Tetapi manusialah yang menzalimi diri dia, termasuk apabila manusia bersyirik kepada Allah SWT, yang mana barang-barang bahan fizikal hak dia syirik, termasuk pemikiran ni, langsung tidak dapat boleh membantu dia di akhirat kelak. Semua hak dia buat, semua hak dia rancang, wa ma zaduhum ghaira tatbib, semua sekali akan hancur, akan binasa, tak beri keuntungan kepada dia. Begitu juga Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun, wa ma kaidu Fir'aun illa fi tabba. Maknanya segala tipu daya Fir'aun tu akhir sekali jatuh atas batu kepala dia juga. Mana dia yang menanggung kerugian, tabab, menanggung kerugian. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi di akhirat kelak, walaupun Abu Lahab ni sohu dengan orang kaya semua sekali, tapi semua sekali ni tidak dapat membantu dia di akhirat kelak. Abu Lahab ni sendiri memang kaya dan dia memang suka pada harta lebih pada jawatan dalam politik. Dan memanglah kalau kita tengok
Hatta Tuk Arak sekarang ni pun, Tuk Arak ni negara-negara negara-negara teluk kita kata, hampir keseluruhan dia sistem beraja. Jadi anak-anak raja ni, ialah raja seorang. Sebuah negara itu seorang. Anak-anak ramah. Sebab Tuk Arak biasanya raja-raja ni kahwin pun ramah. Hampir semua kahwin 3-4 orang. Jadi anak belah-belah orang biasanya. Jadi anak-anak semua panggil raja belaka, umara. Amir-amir. Raja ni, raja ni, raja ni. Jadi sebahagian pada anak-anak raja ni minat dengan kuasa. Tu duduk je balah tu. Duduk balah. Setengah tak minat. Tak minat. Dia minat pada harta benda je. Minat pada nega. Jadi kita boleh tengoklah kehidupan gaya mewah. Jadi benda ni berlaku zaman dulu, zaman Nabi SAW, termasuk berlaku kepada Abu Lahab. Termasuk harta kekayaan dia. Tetapi Allah Ta'ala nak cerita, kaya banyak setara mana pun, kerana perangai dia huduh, kerana dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menyumpah kepada Nabi, maka ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sama ada harta dia, sama ada segala yang dia usaha, semua sekali tidak memberi kebaikan, tidak boleh membantu dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mal, harta. Sebab biasanya manusia ni, muka surat 16 tu, sebab apa kadang-kadang manusia ni sanggup balah apa dia, semua sekali kerana harta. Sebab apa manusia tak boleh nak menerima Islam? Sebab apa manusia tak boleh nak bawa, tak boleh nak terima apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Kerana masalah harta. Maknanya semenjak dulu lagi, tabiat manusia memang macam tu. Hartalah yang menjadi titik perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan munafik. Bukan bererti kita tak boleh nak cari harta. Cuma kebiasaannya. Manusia ni apabila berdepan dengan harta benda, dia jadi lupa. Lupa tanggungjawab dia. Lupa nak laksana tugas. Lupa nak pastikan sumber kemasukan daripada sumber yang halal. Apabila dah kaya, dia lupa untuk bayar zakat. Dia lupa untuk bantu orang. Infak fi sabilillah, dia lupa. Tabiat manusia. Tapi dia kena ingat, dia boleh cari sebagaimana zaman sahabat pun ramai. Hak kaya pun ramai. Tetapi macam mana para sahabat ni, dia tunjuk contoh yang terbaik. Kalau kita kaya, macam ni cara. Dengan sumber kemasukannya, dengan cara kita nak urus hartanya. Sahabat yang kaya, hidup dia biasa juga. Dia tidak terpesona dengan harta. Bahkan, dengan harta tu, dia fikir macam mana untuk tambahkan lagi. Aset dia, pahala dia ada akhirat kelak. Sebab tu dia bayar zakat. Sebab tu dia tolong orang. Jadi, sama zaman sekarang ni. Bukan tak boleh kita cari harta. Bahkan, kalau orang nak cari harta, orang yang betul-betul, maknanya peluang untuk dapat harta kekayaan tu, lebih terbuka luas sekarang ni. Cuma, macam mana cara kita nak urus harta tu? Setengah orang, boleh harta, semakin jauh dia dengan Allah Ta'ala. Semakin bakhil dia. Semakin nampak sikap-sikap perangai-perangai huduh dia. Setengah orang semakin kaya, nampak semakin tawaduk dia. Nampak semakin banyak dia boleh tolong orang. Beribu-ribu orang. Kalau kita ambil contoh mudah kan, kalau negara kita sekarang ni macam Ustaz Habib Liu lah. Macam mana dia boleh menjadikan beribu-ribu orang dah menangis. Kerana dia. Menangis kerana kegembiraan. Kita ni, paling kurang kalau kita tak setuju, dia buat tu, nak nunjuk lah. Itu kitanya tak buat apa. Bahagian kecek je. Sebab masalah hati ni, dia dengan Allah Ta'ala. Takkanlah kita kata zahirnya. Dan dalam Islam sendiri pun ada ruang buka. Kita nak demo kat orang ni, ada masa kita kena sembunyi, ada masa kita kena tunjuk, beri contoh kat orang. Kalau negara kita ni memang sepatutlah. Bahkan kita nak lebih ramai orang macam Ustaz Habib Liu ni. Ramai. Boleh, dia seolah dia jadi institusi, menginstitusikan diri dia tu. Jadi macam satu kementerian. Dia adalah kementerian kebajikan. Mana dia tak masuk? Hampir semua tempat dia masuk. Dan terlalu banyak orang yang susah, orang yang fakir, orang miskin, anak tak boleh nak sambung ngaji. Dan dia tak kira siapa dia.
Tak kira lah kerana dia orang Islam ke bantu. Bukan Islam tak. Dia tolong belaka. Tak kira Melayu ke Cina ke India. Ini sepatutnya akhlak Islam yang patut ditunjuk. Tetapi kalau kita tak pandai guna, sebagaimana berlaku kepada Abu Lahab dan keluarga dia, isteri dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia pun tak boleh membantu dia. Hatta kasab. Apa yang dia usahakan. Kasab ni dari satu sudut dia memberi makna kita ada harta, kita guna sama ada untuk diri kita dan kita boleh ambil manfaat. Kita boleh merasai nikmat harta tu. Kadang-kadang orang kaya banyak tapi dia tak boleh nak menikmati. Kenapa contohnya? Ya kerana dah terlalu tua. Nak makan pun tak lalu. Jadi harta banyak, wama kasab. Harta pun tidak boleh membantu dia di akhirat kelak. Wama kasab, dan apa yang dia usaha pun dia tak boleh nak nikmati. Kenapa? Kerana dah terlalu tua. Makan pun dah tak lalu dah. Ataupun duit banyak tapi sakit seumur contohnya. Ataupun banyak musibah. Ini kasab. Ataupun kasab dia memberi makna apa yang dia ikhtiar. Bukan setakat melalui harta benda, tapi kesan daripada harta benda dan usaha dia, perancangan dia. Kalau Abu Lahab ni, perancangan yang dia buat untuk menyekat dakwah Nabi SAW. Semua sekali tidak memberi manfaat pada dia di akhirat kelak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau muka surat tu, muka surat 17, kita tahu akhirnya manusia ni akhirnya akan mati. Itu kesudahan dia. Kaya setara mana, miskin setara mana, sahur setara mana, tak ada orang kenal pun, akhir sekali akan mati. Tabiat manusia ni memanglah, kalau muka surat 17 atas tu, kebanyakan manusia ni dia menumpu perhatian kepada istilah genok berah. Genok berah ni tempayan berah. Fikir tentang duit. Fikir tentang makan minum. Fikir tentang macam mana nak hidup. Ada duit, tak apa. Tak semayang pun tak apa. Sebab apa? Sebab aku ada duit. Ini tabiat manusia. Sedangkan Allah Ta'ala buat kita cipta manusia ni, dia bagi akal supaya kita mikir, berfikiran panjang, berfikiran jauh dan berwawasan sampai ke akhirat. Harta ni biar jatuh nombor 2. Hak nombor 1 sekali ialah iman. Ini yang lebih penting. Jadi apabila kita beriman, kita yakin sepenuh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada qada dan qadar. Itu asas. Sebab itulah sebahagian ulama dia bagi ada 4 benda yang perlu kita jaga paling kurang. 1, iman. Yang kedua, yakin sepenuh dengan hari kiamat ni, kehidupan hari kiamat. Yang ketiga, bir. Yang keempat, takwa. 4 benda asas yang perlu kita jaga. Yang pertama sekali berkait dengan iman. Kita kena yakin sepenuh kewujudan Allah Ta'ala, keesaan dia, keagungan dia, dia kekal selama-lamanya. Dialah yang mencipta seluruh makhluk Allah Ta'ala termasuk diri kita. Dialah yang beri rezeki dan kehidupan kepada kita. Dan dialah yang akan mematikan kita, menghidupkan balik fil yaumil akhir. Di hari akhirat kelak. Dan akhirat akhlak ni kita kena yakin kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak takbir iman kita dan keyakinan kita terhadap hari kiamat? Paling kurang ada 2 benda asas, iaitu bir dengan takwa. Bir ni kebajikan yang kita buat, amalan-amalan yang kita buat yang merentas bukan untuk diri kita juga tapi untuk orang lain juga. Yang mana pahala tu berganda. Itu sebagai ulama kata-kata bir. Al-bir. Laisal birra. Maknanya setiap amalan kita buat apa saja, kita nak sebar ilmu, kita nak beri pertolongan, tenaga, kita nak bantu orang melalui keuangan kita ke, melalui idea pemikiran kita ke, kita urus satu-satu organisasi, satu-satu negara untuk memenuhi hasrat rakyat keseluruhan ke, semua dia masuk dalam bir. Takwa, kalau kita nak asal dengan bir tadi, dia lebih kepada macam mana kita nak jaga diri kita. Takwa. Supaya kita berhati-hati. Supaya ada unsur rasa takut seumur kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita tak berani nak buat benda jahat. Dan sehingga kita berikhtiar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini takwa. Dan bir,
Di samping kita yakin dengan hari kiamat dan kita beriman sepenuh kepada Allah Ta'ala. Dan sebab apa teruntungnya harta dan apa yang diusaha? Sebab di akhirat kelak, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Mu akan datang berjumpa, mengadap, ngakak, berlutut pada aku di akhirat kelak, sorang-sorang. Sebagaimana semasa aku buat atas dunia, mu lahir daripada perut mu ni, sorang-sorang seolahnya. Walaupun ada ayat yang sebut ashtatan, dia lahir dalam keadaan berkumpulan, berpuak-puak. Ya, berpuak-puak ni kerana gambarannya sebab terlalu ramai. Seluruh manusia start zaman Nabi Adam, sampai zaman kita, sampai ke hari kiamat ni, manusia terlalu ramai. Jadi padalah keluar daripada kubur tu, bergerombolan, berpuak-puak. Ada juga kata berpuak-puak ni mengikut amalan masing-masing. Tetapi apabila nak menghadap Allah SWT, dia sorang-sorang. Ini maksud walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kita akan tinggalkan wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kita akan tinggal segala apa yang ada pada kita semasa kita duduk atas dunia ni. Aset banyak setara mana, harta banyak setara mana, pakat banyak setara mana, rumah ke, kereta ke, semua sekali tidak memberi faedah langsung. Bolehlah kita nak masuk dalam kubur sekali kita, tapi semua tak ada faedah kecuali Allah Ta'ala akan tanya iman kita. Sejauh mana amalan kita, sejauh mana perangai kita, bir kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Begitu juga yang berlaku kepada Abu Lahab. Ada juga kata wama kasab ni maknanya ada yang terjemah anak. Itu gambaran. Ada yang terjemah apa saja yang Abu Lahab usaha, semua sekali itu tidak mendatangkan faedah kepada dia di akhirat kelak. Ini gambaran kesudahan orang-orang yang lawan Islam lah. Contohnya. Jadi gambaran contohnya apa yang berlaku pada Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Siapa dia yang tak kenal Abu Lahab masa tu? Daripada kalangan bangsawan. Isteri dia comel. Orang yang berkedudukan. Dia kaya, masyhur semua sekali. Sehingga perikad awal dulu Nabi lahir, maknanya dia tunjukkan kegembiraan dia tu sampai ke peringkat mana anak Nabi kahwin dengan anak dia. Peringkat awal dululah. Kemudian apabila Nabi lahir tu, dia memerdekakan salah seorang hamba dia, nama Suwaibah. Setengah riwayat katakan apa? Nak tunjuk sayang dia, sukanya kepada kelahiran Nabi. Tetapi bila Nabi bawa dakwah, dia tak nak terima. Tidak beriman kepada Allah SWT menyebabkan gambarannya harta dia dan segala apa yang diusahakan tidak memberi keuntungan. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-55, Allah Ta'ala sebut fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kita rasa kagum, jangan rasa terpesona dengan manusia yang kufur kepada Allah, tetapi masa duduk atas dunia ni, sama ada harta ke, sama ada anak-anak, menggambarkan pengaruh dia, kekuasaan dia. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kadang-kadang harta benda anak-anak ni menyebabkan manusia jadi serabut duduk atas dunia. Apabila duit banyak, fikir takut orang bunuh, takut orang ropok, takut orang curi. Lepas tu duduk fikir pula macam mana. Jadi tak jenera tidur juga orang panggil. Jadi kalau orang yang banyak duit tapi kufur, tidak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala kata antaranya innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Atas dunia lagi dia merasai azab, walaupun pada zahirnya kita nampak orang kaya ni nampak seronok, nampak gembira, tapi sebenarnya kehidupan mereka tu penuh dengan api neraka, penuh dengan neraka dah. Kerana apa? Kerana dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ayat ketiga, sayasla naran zata lahab. Sayasla naran
Zata lahab. Di akhirat kelak Allah Ta'ala akan yasla, orang Kelantan panggil salah, akan dibakar dengan api neraka, yang mana api neraka ni zata lahab. Zata lahab, yang mempunyai pucuk api yang merah, yang memanaskan, yang memerikkan. Itu gambaran. Jadi zata lahab, nama dia atas dunia pun sohor kerana kaya, kerana anak bangsawan, kerana muka comel, putih, merah, zata lahab. Tapi langsung tidak memberi faedah, kerana perangai dia huduh, kerana dia tidak beriman kepada Allah SWT, kerana hati dia ni penuh dengan kebencian, kedengkian dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan sayasla ni, kalau di sudut bahasa ada ulama kata maknanya dia ni dibakar, disalar dalam tempoh yang lama sampai pedih ke lubuk hati. Ya ta'allaq bi'aklika walub, sampai ke lubuk hati tu. Rasa pedih dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita faham. Sayasla naran dzata lahab. Baik, dalam buku ni dia cerita sayasla, sin tu dalam bahasa Arab dipanggil mustaqbal lil qarib, akan datang dalam tempoh yang dekat. Maknanya masa ayat Quran ni turun kepada Abu Lahab, dia hidup lagi. Tapi tak lama dah, dia hidup 10 tahun ke, sampai pada tu 50 tahun ke, manusia hatta hidup 1 tahun pun. Tapi sayaslah, orang yang kufur kepada Allah akhirnya akan disalar, akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Sayaslah dalam tempoh yang tak lama, mati dia akan menerimalah azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dalam buku ni dia cerita muka surat 23 tu, macam mana kisah orang Melayu dululah bila berdepan dengan orang Siam antaranya. Ada masa kisah dengan Jepun, ada masa kisah dengan orang Siam. Orang Siam zaman dulu kan, kalau hok jahat-jahat sangat, dia tengok orang melawan dia, dia igat orang melawan dia letak dalam satu gok besar, satu penjara lah yang dia buat. Kemudian dia letak puk getah, dia panggil sekerak, getah sekerak. Getah dia letak atas, kemudian dia bakar api. Jadi getah tu turun sikit-sikit. Nitik dia panggil. Tak sikit-sikit. Jadi kena tu memang pedih lah. Itu bentuk manusia. Dia nak salah manusia, nak seksa manusia dengan cara dia. Sebab perangai dia huduh lah. Allah Ta'ala ni, kerana manusia ni tidak kenal budi, dia Allah Ta'ala yang buat semua sekali untuk dia, tiba-tiba tidak beriman, di akhirat kelak akan disalah macam itulah. Sayasla naran dzata lahab. Walaupun pada zahirnya Abu Lahab ni orang comel, orang yang cantik, macam orang panggil cerah putih, tetapi langsung tidak beri manfaat kepada dia di akhirat kelak. Itu maksud sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, dan begitu juga perempuan dia. Kita tengok dari sudut bahasa, imra'ah ni isteri dia lah. Biasanya dalam bahasa Arab imra'ah, isteri dipanggil zaujah. Maksudnya wa zaujatuhu, isteri dia. Tapi Allah Ta'ala dalam ayat ni guna wa imra'atuhu, dan perempuannya. Dari satu sudut, ulama kata menggambarkan kebiasaan kehidupan orang kaya ni. Suami kaya, isteri pun kaya, ada kedudukan. Kadang-kadang kehidupan dia tu kebebasan yang tanpa hak, termasuk suami isteri. Ada benda yang suami buat, isteri tak boleh nak tahu. Ada benda yang isteri buat, suami tidak tahu, sebab hidup bebas. Nak minum arak ke, nak berjudi ke, nak berzina ke, hidup bebas masing-masing. Tapi pada zahirnya diikat dengan suami isteri. Dan itulah sebahagian ulama kata kehidupan Abu Lahab dengan isteri dia. Mana hidup bebas.
hidup gaya bebas, mewah tanpa had. Jadi sehingga wa mar'atuhu ni nak gambarkan perempuan jahat lah, isteri dia tapi perempuan jahat. Jahat tak jahat dia ni antaranya kerana kebencian dia kepada Nabi SAW. Kalau dalam buku tu muka surat 26, wa kana baitu Abi Lahabin qariban min baiti Rasulillah SAW. Memang dia ni hidup berjiran, dekat. Rumah dia dekat dengan rumah Nabi SAW. Dan isteri Abu Lahab ni biasa dia akan ikhtiar tahmilu syauka fatadahu fi tariqin Nabi. Dia cari kayu ke, penuh dia bakar ke, nak halal Nabi, acak kadi dia letak kayu-kayu dan benda-benda yang berduri, kadang-kadang dia lepas dengan benda-benda busung depan tangga Nabi. Jahat perangai huduhnya dia. Jadi hammalatal hatab ni nak kinayah kepada usaha yang dia buat untuk menyakiti Nabi SAW. Sebab itulah hammalatal hatab ni dia memberi banyak makna. Imra'ah tu sendiri sebagaimana kita sebut tadi, dia memberi gambaran suami isteri khususnya yang jahat. Suami isteri tapi masing-masing ada rahsia sendiri. Yang mana suami tak boleh tahu, suami tak boleh tahu hal isteri, isteri pun tak boleh tahu hal suami, masing-masing bebas. Cuma ikat suzahir nak nampak suami isteri. Masing-masing nak buat apa saja. Nak minum arak, nak berzina, nak berjudi, nak buat apa saja. Inilah gambaran yang berlaku kepada isteri Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab ni dia memberi makna perempuan jahat tadi. Yang pergi ke mana-mana pun dia panggil yusirul waqi'ah wa yuharrikul khusuma. Dia akan jumpa dengan siapa-siapa pun dia cerita, Muhammad ni orang jahat. Jangan terima. Dia ni perangai huduh macam-macam. Itu hammalatal hatab. Dan dia juga antara kerja dia walaupun sepatutnya dia tidak buat. Dia boleh suruh pada orang lain, boleh upah. Tetapi orang kaya ni kadang-kadang dia kupik, dia bakhil, dia sendiri turun. Orang panggil turun ke padan. Macam mana nak pastikan supaya dakwah Nabi ni tidak sampai kepada orang lain. Hammalatal hatab. Ada ulama kata hammalatal hatab dia ni adalah hammalah al-khataya. Di akhirat kelak dia pemikul dosa-dosa yang begitu banyak. Sebagaimana atas dunia letih dia. Mati pun antara faktornya kerana letih buat kerja tu. Duk pikul kayu atas belakang letak di tekak ni. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Ada ayat dalam surah Al-An'am ayat 31 sebut. Macam mana di akhirat kelak orang yang kufur kepada Allah, orang yang banyak dosa ni, seolah dia pikul atas belakang dia, atas tekak dia. Dosa-dosa. Mana gambaran jalan pun susah, apa dia susah. Kerana apa? Kerana terlalu banyak dosa. Jadi antara gambaran isteri Abu Lahab ni hammalatal hatab. Dia juga yang banyak buat fitnah. Kalau zaman sekarang ni viral lah dia, viral. Tak tidur malam, duk viral, dia timbul fitnah ni. Jadi perangai orang yang suka fitnah ni perangai isteri Abu Lahab lah. Hammalatal hatab antaranya. Suka timbul fitnah dan dia ni hammalatal hatab juga memberi makna. Maknanya dia banyak akan memikul dosa-dosa di akhirat kelak. Hatab. Hatab ni di sudut bahasa dia boleh memberi makna ma jaffa min zar'. Kayu-kaya yang kering. Yang dia kumpul, dia ambil. Dan hatab juga dia memberi makna kayu yang berduri. Hatab juga dia memberi makna orang yang berjalan duk cerita benda-benda bohong, duk viral benda-benda yang mendatangkan fitnah. Ini juga hammalatal hatab. Ada bahasa Arab sebut fulan hatibu lailin. Dia jalan, kerja dia cerita benda-benda yang tak ada faedah. Benda-benda yang boleh meruntuhkan, contohnya hubungan kekeluargaan, boleh mendatangkan dosa, boleh menimbulkan fitnah. Ini hammalatal hatab. Dan itu berlaku kepada isteri Abu Lahab. Dan kejahatan dia ni sebagaimana dicerita salah satu peristiwa muka surat 28 tu, macam mana pada satu kali dia ni mari
nak cari Nabi SAW. Nabi pada masa itu duduk dalam kawasan Masjid Haram dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia mari dalam keadaan wafi yadiha fahrun. Mana tangan dia ni segenggar batu-batu kecil. Kita cekok pasir ke batu-batu kecil ke nak lempar pada Nabi asalnya. Min hijarah, daripada batu-batu kecil duduk tangan dia ni. Cuma ialah Nabi ni Allah Ta'ala jaga antaranya melalui malaikat. Dia pergi duduk depan Abu Bakar, Nabi duduk sebelah tapi tak nampak. Akhadallahu bi basariha an Rasulullah SAW fala tara illa Abu Bakar. Sehingga dia pergi tanya Abu Bakar, mana sahimu? Aina sahibuk? Maknanya sahimu mana? Mana Muhammad? Sebab qad balagani annahu yahjuni. Sebab aku dapat berita dia ni nyupuh kat aku. Maknanya tu ayat Quran tu dia diingatkan nak Nabi ni baca syair. Jadi Abu Bakar kata dia tidak baca syair. Tetapi dia tak jumpa. Sebab dia kata kalau aku jumpa aku akan lepas lah. Dan Abu Bakar selepas pada dia beredar, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ama taraha ra'atka? Sebab apa dia tak nampak muka? Jadi Nabi kata, ma ra'atni laqad akhadallahu bi basariha anni. Ini antara mukjizat lah, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala jagalah. Sebab itulah dalam buku ni dia ada sebut muka surat 32 ni, kita ni kadang-kadang manusia ni suka kepada benda-benda pelik-pelik, benda-benda gaib. Maknanya orang jalan tak nampak, orang boleh jalan atas air, orang tikam tak look, boleh ngaik, orang panggil, orang Kelantan berkata boleh ngaik, boleh ngaik. Kisah dulu dia cerita zaman dia kecil-kecil dulu, dia kata orang tua-tua muka satunya tahap ilmu zaman dulu, kata ramai orang ada ilmu. Yang keduanya sebab benda sihir, benda jahat ni tak kira masa mana, dulu lagi zaman-zaman sebelum Nabi lagi, zaman Nabi Sulaiman tu dah ada masalah sihir, masalah benda-benda tak comel ni. Termasuk kalangan kita orang Melayu pun kalau dulu ni antaranya suka nak belajar ilmu ngaib, ilmu ngaib ni. Jadi dia sebut dalam buku ni macam mana kalau kita nak ngaib, dia kata dekat waktu maghrib kita pergi kerak batang pokok memali. Pokok memali, kemudian kita cucuk dia jatuh pisang gala. Satunya pucuk memali, yang kedua cucuk di pisang. Pisang pula mesti pisang gala. Nak suruh raik. Kalau raik ni, raik orang tak nampak ni, maka hebatlah kita. Ataupun kita ni panggil tu wali apabila jalan atas air. Boleh jalan atas air. Macam-macam lah. Itu orang yang tak ingat pada mati lah. Orang yang sayang pada dunia, macam orang kena sihir lah, kelabu mata orang panggil. Cuma dalam bab ni Allah Ta'ala nak jaga Nabi SAW sehingga apabila betul-betul nak buat jahat, Allah Ta'ala jaga Nabi kita Muhammad SAW. Akhir sekali, ayat yang akhir, fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad, iaitu ditekak dia, fi jidiha ditekak dia, hablum mim masad, ada tali. Kita terjemah dalam Quran daripada sabuk. Ikutlah orang zaman Jepun dulu kan, nak buat tali kadang-kadang daripada sabuk tu dia rendam air, kemudian dia himpun, dia pital lah apa semua sekali, jadi boleh guna juga. Artinya tali ni kadang-kadang tak perlu dia besar deh. Ada setengah tali ni perlu tali yang besar, dia punya fizikal dia tu besar sebab nampak gagah. Tapi kadang-kadang ada juga tali yang kecil, tapi maknanya macam tali orang guna untuk ngai kadang-kadang untuk ngai lah, ikan besar, tapi tali kecil halus je, tak putus, mana tali gagah. Jadi ada setengah riwayat kata sebab masa duduk atas dunia ni Ummu Jamil ni muka orang kaya, jadi dia ada kalung tekak dia kata leher dia yang kaya, dan dia pernah bersumpah, dia kata aku akan, maknanya sanggup gadah, sanggup jual hak dia sayang ni kerana nak guna duit ni untuk menghalang dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ada kata hablun mim masad ni, masad
kita terjemah ada tali sabuk, Tok Arab terjemah daripada pelepah tama. Ada yang kata masad ni ialah tali daripada mana, dia halus tapi dia boleh macam kita panggil sumbu bom. Bom ni dia mesti ada sumbu dia. Sumbu tu halus je. Yang mana tali ni jenis yang boleh mengeluarkan api, yang boleh meledakkan bom tu. Jadi ini masad dia kata. Fatil qabilun lil isti'al. Fatil, tali halus. Noyak halus ni, fatil ni, kalau kita tengok butir tamar, fatil, di hujung butir tamar tu ada celih orang putih. Maknanya halus. Itu antara makna masad. Fatil. Tali yang kecil je, tetapi qabilun lil isti'al. Dia boleh sampai pekat meledakkan api. Jadi di akhirat kelak ditekak isteri Abu Lahab ni, Ummu Jamil ni, ada tali yang boleh menyebabkan dia tak boleh nak nyawa. Salah satu cara azab dia kerana keluar daripada tekak dia ni, suara jenis perangai huduh lah, apa yang dia tidak kata kepada Nabi SAW. Jadi itu bentuk azab lah. Fi jidiha hablun mim masad. Jadi ada kata fi jidiha hablum mim masad ni, tali ni, ada sebahagian ulama dia terjemah itu merupakan sebab masa atas dunia dia ada kalung dia yang begitu mewah, mahal, dia sanggup menderma untuk menentang dakwah Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala balas dia di akhirat kelak, dia pakai tali juga, tapi tali yang boleh menjeruk dia, boleh menambahkan azab dia. Urwah bin Az-Zubair dia kata tali ni adalah silsilah, mata rantai. Mata rantai yang panjang dia 17 hasta. 17 hasta. Duk belik tekak dia. Itulah secara umumnya tentang surah Al-Masad. Dan setengah ulama kata sebelum Al-Masad surah An-Nasr. An-Nasr. Jadi dia memberi makna kalau kita betul-betul nak dapat pertolongan daripada Allah, nak jaga satu-satu kejayaan ke yang Allah Ta'ala bagi, kita kena jaga diri kita, akhlak kita, sifat kita daripada orang yang berperangai macam ni, untuk menjaga pertolongan dan kemenangan yang diberi oleh Allah SWT dalam mana-mana pertolongan, dalam mana kemenangan. Dan selepas pada Al-Masad adalah surah Al-Ikhlas, menggambarkan kita manusia ni akhir sekali mesti kita kena pastikan apa saja yang kita buat, kita mesti lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.